Wallahi wabillahi watallahi, saya Anwar bin Ibrahim setelah dilantik memegang jawatan seorang Perdana Menteri dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia. Selagi ku bernyawa, ku perjuangkan segalanya kerenamu. Kita kalau nak cakap pasal prestasi ni, kita kena tengok kepada 2-3 indikator lah. Kalau kita nak tengok indikator politik, kita dah jangka daripada awal lagi, sejak daripada tertubuh kerajaan tu sendiri, kita akan berhadapan dengan cabaran, terutama apabila kerajaan ni ditubuhkan bukan hanya oleh satu gabungan, tapi pelbagai gabungan. Sekurang-kurangnya ada 4 gabungan politik dalam kerajaan Madani ni. Dari masa ke semasa, politik ni hanya semakin kukuh. Kalau kita tengok pengiktirafan, terutama terhadap rakan-rakan kita daripada Borneo, dengan pelantikan timbalan Perdana Menteri yang pertama daripada Sarawak mewakili Blok Borneo, itu satu perkara yang unprecedented, tak pernah berlaku, dan ia mengukuhkan kedudukan negeri Sarawak itu sendiri sebagai salah satu komponen penting dalam Malaysia. Ini sebenarnya kesan positif yang paling besar. Kedua, kalau kita guna indikator ekonomi, ekonomi kita tak boleh lihat semata-mata pada segi sentimen politik. Kita kena tengok juga daripada terutama sekali pencapaian sebenar. Ya, kita boleh bising-bising soal ringgit yang turun naik, tapi begitulah sekarang ni keadaan global memang begitu. Dan terbaru, baru minggu ini kita boleh lihat ada pengukuhan ringgit berbanding apabila banyak mata wang yang lain jatuh teruk, terutama mata wang rantau Asia, dan menjadikan kita melihat kembali, walaupun tajuk yang selalu digunakan ringgit jatuh pada baru ni, itu tak boleh digunakan sentiasa. Nak tengok, kita kena tengok pada jumlah pelaburan yang masuk, itu hanya semakin meningkat. Nak tengok, kita kena tengok pula daripada segi penurunan inflasi. Penurunan inflasi sentiasa turun, bukan hanya stagnan tapi sentiasa turun. Termasuklah inflasi makanan dan sebagainya, ia sebenarnya makin turun. Dan ada langkah-langkah yang kita ambil contohnya macam subsidi yang bersasar dan sebagainya, sebenarnya terbukti ada kelebihannya. Sewaktu kita apungkan, ambillah perkara paling asas, waktu kita apungkan harga ayam, orang jangkakan harga ayam akan terus canak naik banding harga siling sebelum ni. Ternyata tidak berlaku. Artinya ada ekonomi yang kukuh yang sebenarnya mampu untuk tampung setiap yang sedang kita lakukan sekarang, reformasi terhadap cara kita menguruskan ekonomi itu sendiri. Ada keyakinan dari segi ekonomi, ya, kita akui banyak lagi perkara yang perlu kita lakukan, namun sebenarnya keadaan adalah positif. Tinggal lagi nak tengok hasil yang lebih besar. Kita kena tunggulah pelaburan yang masuk itu, dia kena beranak pinak, dan arti bahasa biasa, jangan labur hari ni, esok semua orang dah senang. Pelaburan hari ni hanya akan menunjukkan hasil dia lagi beberapa tahun. Selama setahun kita tengok 2 kali pembentangan belanjawan dah pun dibentangkan di Parlimen, dan kedua-dua belanjawan tersebut adalah betul-betul pro rakyat. Dan yang terbaru untuk belanjawan Madani 2024 sebanyak 393.8 bilion dibelanjakan, antara belanjawan paling besar dalam sejarah negara Malaysia. Dan kalau kita tengok pecahan daripada belanjawan itu, memang betul-betul banyak fokusnya adalah untuk membasmi kemiskinan, dan hasrat utama Perdana Menteri kita Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah untuk menoktahkan miskin tegar. Dan dibentangkan juga dalam Parlimen bagaimana miskin tegar ini memang berlaku pengurangan dari segi jumlah, dan inilah yang kita ingin fokuskan. Dan kalau kita tengok, tidak ada satu belanjawan pencakar langit yang membuatkan satu projek-projek mega, tapi Kerajaan Perpaduan lebih menumpukan kepada peniaga-peniaga kecil, kepada orang-orang bawahan, orang-orang yang benar-benar memerlukan. Dan kalau kita tengok bagaimana subsidi bersasar dilakukan,
dan bagaimana golongan yang maha kaya perlu untuk berkongsi rezeki, berkongsi pendapatan bersama dengan golongan bawahan, golongan B40 dan golongan miskin tegar. Dan kalau kita tengok bagaimana contoh PMKS diperuntukkan sebanyak 44 bilion untuk diberikan kepada peniaga kecil, dan inilah sebenarnya kerajaan madani. Kerajaan madani tidak hanya memberikan subsidi semata-mata, tapi memberikan joran untuk rakyat memancing, memberikan insentif dan inisiatif yang baik untuk rakyat, untuk mengajar rakyat erti bagaimana untuk mencari peluang-peluang yang terbaik. Dan kita lihat bagaimana pemberian one-off sendiri STR sangat menumpu kepada rakyat bawahan, daripada dulu RM3,100 menjadi RM3,700, dan untuk anak muda yang bersasar daripada dulu RM350 sekarang ini menjadi RM500. Dan inilah antara inisiatif-inisiatif yang cuba diperkenalkan oleh kerajaan, dan kita lihat bagaimana 1 tahun memang ada pengurangan daripada jumlah angka miskin tegar itu sendiri.